Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini selepas maghrib, hari ini hari Jumaat malam Sabtu, kita masih diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di rumah Allah ini, diberi kesempatan di dalam ruang PKP lagi ni. Jadi hari ini mungkin kalau kita kata Jumaat ni kali Jumaat yang keempat lah, Jumaat yang keempat untuk masjid tu dibuka dengan agak terbuka sedikit kan. Jika sebelum ni masjid tu dia agak terhad, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita ruang dan kesempatan untuk bersama-sama untuk terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu taala. Kerana kita tahu adanya sebelum daripada kita sebelum ni yang telah pergi menemui Allah Subhanahu taala, ada di kalangan kita sendiri yang masih terlantar sakit, sama ada di hospital ataupun di rumah. Kerana pada pengalaman saya sendiri, hari-hari walaupun hari itu PKP, saya bekerja juga sebab kita bekerja di hospital dan juga di dalam ni. Jadi boleh tengok kesulitan yang dialami, ujian-ujian yang dialami oleh sesetengah daripada manusia yang Allah timpakan ujian dia, supaya dia menjadi lebih menguatkan dia untuk menjadi orang yang bersabar. Jadi insya-Allah, sebenarnya jemputan malam ni saya baru terima pagi tadi. Dan kalau kebiasaannya saya ni biasa kalau kita berkuliah ke berceramah ke lebih kepada bidang pemakanan dan juga kesihatan. Sebab itu memang saya kerja hakiki lah, sebagai seorang pegawai dari tetik dan juga di bahagian buah pinggang dan sebagainya. Kanak-kanak saya banyak berkongsi ilmu di bahagian-bahagian tersebut. Cuma malam ni mungkin Ustaz Adli dia minta kelainan sikit. Dia minta saya berkongsi tentang faraid, tentang ilmu faraid dan pusaka. Mungkin secara asasnya tak apalah, secara asas kerana saya pun agak terlibat jugalah dalam beberapa proses dan juga dari segi ilmu, kita belajar sedikit banyak ilmu. InsyaAllah kita cuba berkongsi berkaitan dengan ilmu faraid, bagaimana kita memahami ataupun kita mengenali ilmu faraid dan juga memahami tentang konsep pusaka. Kalau nak cerita mungkin tak cukuplah satu kuliah sebenarnya. Sebab ilmu faraid sendiri ni dia kena satu, kita kena fahamkan fahamkan tentang konsep ilmu sendiri. Yang kedua, kita kena jelaskan tentang pembahagian dia. Sebab dia ada gabungan beberapa ilmu. Contoh macam ilmu pecahan, ilmu matematik, dia melibatkan penggunaan pecahan lah, gandaan sepunya terkecil semua tu. Dan juga dia melibatkan ilmu nisab, ilmu berkaitan dengan keturunan. Sebab bila kita nak bercakap tentang faraid, kena kenal waris. Ini wajib lah, perkara pertama yang kita kena kenal waris. Jadi bila kita nak memperjelaskan berkaitan dengan ini, jadi kita kena pergi asas dia dulu, kena fahamkan dulu apakah ilmu tersebut. Dan untuk kali ini juga saya minta maaf, sebenarnya slide saya dah sempat buat petang tadi slide tu, tapi saya tinggal sekejap, mari tu komputer laptop tu mati. Tak hidup-hidup sampai dah ni. Tapi tak apalah, dengan apa yang slide yang saya buat ni, saya cuba ingat insya-Allah. Dengan beberapa panduan daripada guru-guru saya berkaitan dengan ilmu faraid ni. Memang mengaji faraid kena ada guru lah, tak boleh mengaji dengan buku, boleh mengaji dengan video sendiri lah, kena ada guru. Sebab kita merujuk, kita berbincang dan sebagainya, insya-Allah. Jadi untuk asas yang pertamanya ialah kita nak fahamkan tentang
Asas ilmu faraid itu ialah ilmu yang berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Serta pengurusan dia. Macam mana kita nak membahagikan harta pusaka? Sebab bila kita meninggal dunia, harta-harta yang kita tinggalkan, dia akan jadi harta pusaka dan harta bukan harta pusaka. Ada dua jenis ni ada. Sama ada harta pusaka ataupun bukan harta pusaka. Nanti kita kenal lah sikit sebanyak yang mana satu harta pusaka, yang mana satu bukan harta pusaka. Jadi ilmu faraid yang berkaitan dengan macam mana kita mengenali waris yang ada, itu yang pertama. Yang kedua, mengenali harta yang ada. Dan yang ketiga, kita mengenali bagaimana pengendalian dan pembahagian harta dibuat. Itu kaedah dia. Macam mana dia punya asas pertama dia macam tu. Jadi berkaitan dengan ilmu faraid juga ni, dia ada beberapa cabaran dia lah. Cabaran dalam konsep ilmu faraid ni iaitu satu, kita kena mengenali harta pusaka. Sebab harta yang wajib di faraid ni harta pusaka je. Harta yang bukan harta pusaka tak wajib untuk dia faraid. Okey. Yang kedua, kita kena kenali waris. Sebab bila kenal waris baru boleh kita tahu harta tu kepada siapa dan berapa banyak yang kita duk baca tu 1/3, 2/3, 1/2 kan. Dan untuk faraid ni mudah ni sebab dia ada 6 jenis pecahan saja. 6 jenis je pecahan. Nanti kita tunjuk macam mana. Yang ketiga, bahagian setiap waris. Yang keempat, kaedah pengiraan. Kaedah pengiraan ni ramai dah start ni. Masa kita belajar dulu memang berasak kepala-kepala dah nak kata. Nak belajar benda ni. Tapi kaedah pengiraan insya-Allah kalau kita faham betul-betul insya-Allah kita nampak jalan dia. Dan yang uniknya ilmu faraid ni tuan-tuan dan puan-puan semua, ada perempuan ke kita? Tak ada Dah. Muslimat boleh masuk dah kan? Mungkin ada lah insya-Allah. Yang unik ilmu faraid ni juga, kalau kita bercakap tentang kadar pembahagian harta tu, bukan kita yang tentukan. Allah dah spesifikkan bahagian harta yang perlu dibahagikan kepada mak berapa, kepada ayah berapa, kepada isteri ataupun suami berapa. Jelas dalam Quran dinyatakan tu. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, iaitu yang menjadi kepada asas dalil, panggil dalil asas kepada ilmu faraid sendiri. Okay. Dia berasas daripada surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Ayat 7, ayat 10, ayat 11 dan ayat 176. 4 ayat ni yang berkaitan dengan dalil berkaitan dengan pembahagian harta. Dan ayat 11 ke ayat 10, saya rasa ayat 11. Ayat 11 ke ayat 10. Ayat 11 dan 12 silap. Ayat 11 dan 12 ni dia spesifik dia sebut bahagian anak berapa, bahagian anak perempuan ni berapa. Kalau anak perempuan saja, kalau tak ada anak lelaki, berapa bahagian dia? Disebut dengan jelas oleh Allah dalam Al-Quran. Dinyatakan bahawa bahagian anak perempuan kalau seorang, dia akan dapat 1/2 daripada nilai harta. Kalau dia lebih daripada 2 orang, 2 dan 3, 2/3 dia akan dapat. Yang ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa. Dan pembahagian kepada adik-beradik. Bila mana berlaku masalah pembahagian kepada adik-beradik? Jadi dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-12 dan ayat 176. Nanti kita cerita detail lepas ni, insya-Allah. Bukan detail sangatlah. Saya tak gilah pada pecahan berapa ni. Saya tak pergi benda tu. Tak ada masuk tu. Waktu tu kelas 1 hari, bukan 1 hari lah, 3 hari insya-Allah kalau nak buat. Okey. Tapi dari segi kita nak ceritanya, yang menjadi cabaran selain daripada kaedah pengiraan, prosedur pengurusan. Sebab dia faraid dia kait dengan undang-undang lah. Dia tak kait, dia kecil atas angin saja tak ada. Dia berkait dengan undang-undang. Dia ada akta-akta tertentu. Okey. Jadi dari segi hukum mempelajari ilmu faraid. Kalau belajar hukum, mempelajari ilmu faraid ni dia bukan lebih lah. Dia fardu kifayah. Dia macam seolah-olah kita kata macam pengurusan jenazah lah.
Pengurusan jenazah, kalau ada orang hak reti dah benda tu, maka orang lain terlepaslah daripada tanggungan tu. Tetapi hukum melaksanakan ilmu faraid ini, dia fardu ain. Dia wajib ke atas setiap orang yang meninggal dunia, hak harta dia tu dibahagi ikut faraid. Okey. Tetapi di sana ada beberapa keadaan yang dipanggil takharruj. Sebab takharruj ni kita membagikan harta di luar daripada pembahagian mengikut faraid. Ada kata sepakatlah bagi sama rata adik-beradik, contoh gitu kan. Pernah dengar kan? Banyak kes berlaku gitu. Okey, itu panggil takharruj. Takharruj ni keluar daripada pembahagian yang ditentukan. Okey. Dia masih di dalam bidang ilmu faraid. Tapi dia keluar daripada pembahagian ditentukan. Tapi syarat nak tentukan boleh keluar tak boleh keluar, dia panggil satu benda persetujuan lah. Persetujuan ataupun muafakat. Persetujuan oleh, terutamanya oleh kita panggil yang menerima agihan terbesar. Kalau kita kata kalau konteks adik-beradik, kalau si mati tu meninggalkan anak lelaki dan perempuan, jadi penerima agihan terbesar dia anak lelaki lah, sebab dia dapat dua bahagian kan. Jadi dia kena anak lelaki ni setuju. Ataupun dia ada ayah, ayah pun 1/6 dia akan dapat, jadi kena ayah tu setuju. Gitu. Selain daripada tu, kalau seorang tak setuju, kena pergi ke faraid. Saya ni sebenarnya bagaimana saya boleh terlibat dalam ilmu ni faraid, sebenarnya dia lebih kepada motivasi lah. Motivasi. Sebab hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah kata, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, maka sesungguhnya ia adalah separuh daripada ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia adalah ilmu yang pertama sekali dicabut daripada umatku. Ini Rasulullah sebutlah. Dan hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat Ibnu Mas'ud ni antara periwayat hadis yang besar, yang hebat. Belajarlah Al-Quran dan ajarkannya kepada manusia. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkannya kepada manusia. Sesungguhnya aku akan diwafatkan dan ilmu itu akan dicabut, dan akan timbul fitnah-fitnah hingga apabila dua orang berselisih mengenai harta pusaka, tidak ditemui orang untuk menyelesaikannya. Ini antara motivasi terbesarlah untuk saya belajar ilmu tersebut. Ilmu belajar dan kita cuba untuk mengaplikasikannya. Dan alhamdulillah kita sendiri pun dah melaksanakanlah beberapa perkara berkaitan dengan faraid sendiri. Jadi kita balik kepada isu yang pertama, ialah nak kenal dulu, sebelum kenal waris lah, kenal dulu harta tu. Harta gapo jadi pusaka, harta apa yang tidak jadi pusaka. Dia harta ni dia ada dua jenis saja. Satu panggil harta alih, yang kedua dipanggil harta tidak alih. Harta tidak alih tak banyak. Harta tidak alih ni memang tak banyak, tapi hak ni hak nilai besar ni. Tanah dengan rumah. Ini harta tidak alih. Harta alih ni banyak. Wang tunai, simpanan ASB ko, tabung haji, KWSP, simpanan di bank-bank, saham-saham yang kita melabur, barang kemas yang kita ada, ataupun kita ada koleksi, barang mahal koleksi kan. Contohnya ada koleksi kita apa, Tupperware contohnya kan. Kalau kita tanya ada nilai tak Tupperware tu? Ada nilai kan? Dia jadi pusaka lah. Gitu. Jadi kita nak fahamkan betul-betul ialah ni benda ni ada timbul baru ni kan, kata emas ni tak kena faraid kata, jadi hak milik orang puas je. Ada timbul viral semata isu baru ni. Dan alhamdulillah guru saya Ustaz Husairi dah jawab benda ni. Dia kata kalau emas tu milik isteri yang meninggal suami, memang tak kena faraid lah hak meninggalnya suami kan. Sebab hak emas itu milik, barang kemas tu milik isteri. Dia bila kena faraid ni bila isteri yang memiliki barang kemas tu yang meninggal, tu baru jadi faraid. Kalau barang kemas tu rata ke gelar ke, isteri dah pakai, hak milik isteri, suami dia meninggal pun adik-beradik tak ada tuntut atas dia, sebab
hak milik dia, bukan hak milik suami. Gitulah. Okey, itu viral sekejap lah itulah. Isu-isu viral ni banyak belagar kan. Tapi bila kita nak tahu pada jawapan, kena merujuk kepada orang-orang yang ada kepakaran. Dan saya tak kata saya ni ada kepakaran, cuma kita ada pengetahuan. Tapi ada apa-apa kemusykilan, insya-Allah saya akan cuba rujuk kepada guru-guru saya lah, dan merujuk kepada beberapa penerbitan-penerbitan yang ada, insya-Allah. Okey. Jadi apa yang tak jadi pusakanya? Ada juga harta yang tak jadi pusaka. Contoh khairat kematian. Khairat kematian. Khairat kematian ni biasa kita di masjid khairat kematian tak dikatakan sebagai harta yang perlu difaraikan, ataupun duit orang melawak kadang-kadang duit orang melawak duit orang melawak ni sebab orang tu mati dah, jadi bukanlah si mati yang mengusahakan duit itu. Jadi si mati telah pun meninggal, jadi orang mari melawak tu dia bagi duit itu jadi hak milik keluarga. Lagu mana nak urus terserah pada perbincangan keluarga. Sama ada ni. Okey. Kemudian apa lagi yang tak perlu difaraikan? Harta yang telah dihibah, yang telah pun dihibah, diberikan kepada orang. Okey. Hibah ni sahur lah, sehari dua bukan sehari dua je lah. Semenjak 2 menjak ni sahur hibah. Sama di Facebook saya pun banyak keluar pasal hibah. Tapi harta yang telah kita hibah tak dikira sebagai harta yang akan dibahagikan ikut pusaka faraid, tak perlulah. Okey. Ataupun harta yang dipegang amanah. Contoh harta pegang amanah ni duit orang duit persatuan ke orang duit persatuan kita tolong pegang sekejap. Jangan kata duit kita lah, duit persatuan lah tu. Jadi bila kita meninggal ataupun bila si mati tu meninggal dunia, jadi keluarga tu kena serah terus duit tu. Duit yang dipegang tu, duit persatuan, duit amanah tu, duit amanah orang tu ataupun amanah persatuan kena serah terus. Okay, ini bukan duit si mati, ini duit persatuan, kena serah kepada persatuan tu. Itu sepatutnya. Okey. Harta yang ditakbir ni macam tadi lah. Contoh dia ni orang yang ada kuasa tanda tangan cek ke, tapi bukan duit dia. Tapi dia kena diserahkan pada orang yang hak. Okey. Kemudian satu lagi pencen. Pencen terbitan ataupun pencen ni dia tak tertakluk di bawah pusaka. Tak perlu difaraikan. Ataupun yang terbaru, kalau penjawat awam ni kerajaan memperkenalkan ex gratia dia panggil. Ex gratia ni pampasan kematian. Ada diperkenalkan untuk bajet 2020 baru ni. Dia kata kalau orang yang berkhidmat kurang daripada 5 tahun, kerajaan akan bayar RM150,000 cash lah, akan bayar cash kepada keluarga si mati. Yang ni pun tak perlu difaraidkan sebab dia bukan daripada hasil usaha si mati semasa hidup dia. Okey. Tapi duit KWSP dia kena difaraidkan. Okey. Ini antara isu yang timbul. Saya banyak ditanya dan guru-guru saya pun banyak ditanya berkaitan dengan duit KWSP. Dia kata, "Ustaz, duit KWSP ni ada penama dah." Okey, penama ni dia letak persen dah, penama siap-siap 50%. Okey, ibu dia 50%, isteri dia 20% contohnya. Okey. Jadi duit KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja kan. Okey. Dia penama tu sebagai langkah untuk mempermudahkan pengeluaran. Itu saja. Okey. Bukan kata-kata penama tu ialah orang yang akan memiliki duit tersebut, tidak. Kena fahamkan betul-betul. Okey. Dalam konsep penamaan KWSP, ni sebab KWSP dia tak buat hibah, dia buat penamaan. Jadi penama tu dipanggil wasi. Wasi ni orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan wasiat, menguruskan harta tersebut. Jadi orang yang dinamakan oleh KWSP, yang dinamakan oleh si mati semasa hidup dia. Okey, jadi dia boleh keluarkan duit tu, tapi duit tu dia perlu agih ikut faraid. Melainkan kalau waris-waris ni kata waris-waris ni bersetuju duit ni nak bagi ke wasi tadi, kepada orang yang dinamakan tadi. Itu lain cerita. Tapi kita cakap asas dia wang KWSP tadi ialah
pusaka yang perlu difaraidkan. Walaupun ada penama. Kalau tak ada penama, dia akan pergi kepada kata pergi amanah. Tak pergi amanah raya, tak pergi lagi. Dia perlu kepada surat kuasa. Ini berkaitan dengan undang-undang. Sama juga macam ASB. ASB dia perlu kalau kita tak, tapi ASB tak ada sistem penama setahu saya. Setakat ni tak ada sistem penama lagi. Dia ada hibah amanah. Okey. Hibah pun dia ada apa ni? Kurang dan kelebihan dia sendiri. Okey, kita cerita lain kali. Kita ceritanya tu kita tangguh perbincangan tentang tu. Tapi nak cerita KWSP dia setakat ni tak boleh hibah lah, tak boleh hibah lagi sebab kita harta yang boleh dihibah ni dia syarat dia juga, iaitu harta yang kita ada milik kuasa. Milik kuasa. Apa ada milik kuasa? Milik kuasa ni kita boleh buat tu bila-bila. Itu masuk milik kuasa. Dalam pegangan kita. Sebab tu tabung haji ada dua jenis penamaan. Dia kita boleh buat penamaan wasi ataupun penamaan hibah amanah. Kalau penamaan hibah amanah maknanya kita telah memberikan kepada seseorang, tak kisahlah siapa-siapa, harta tersebut. Dia panggil secara bersyarat. Apa maksud secara bersyarat? Dia panggil hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni ialah situasi sebenarnya kita bagi kat dia, in case kita meninggal dahulu, maka duit itu jadi milik dia. Tapi in case dia meninggal sebelum kita meninggal, duit itu mai kita mula. Ini kaedah, beberapa kaedah yang dia buat. Dia panggil hibah bersyarat. Tabung haji ada kedua-dua jenisnya. Cuba cek balik nantilah kalau siapa-siapa ada tabung haji, cek balik. Jangan tak ada penama pula. Bila tak ada penama, dia bukan tak ada masalah. Bila tak ada penama, isu dia ialah dia akan menyebabkan benda tu kena masuk dalam borang bicara pusaka. Okey. Dia ada kesan dia bila masuk ke dalam borang bicara pusaka ni. Kesan daripada peningkatan nilai harta lah. Sebab dari segi pentadbiran harta pusaka ni, kalau untuk harta pusaka di bawah 2 juta, dia pada cara di pejabat pusaka ya. Pejabat pusaka ni sama ada di pejabat tanah ataupun di pejabat ketua pengarah tanah dan galian. Kalau kita sini Kota Baru di Tunjung tu lah. Bangunan tepi RTC tu ke apa dia. Situlah tu cara bicara pusaka. Macam-macam cerita boleh dengar cerita tu. Dalam bilik tu lah nak ayatnya. Dia tak dengar pahala lah. Tapi nak ceritanya mana tadi? Okey, duit bukan duit lah, maksudnya kalau harta di bawah 2 juta. Tapi syaratnya kena ada harta yang tak alih lah, kena ada harta bergeran. Contoh macam rumah ke tanah ke di bawah 2 juta. Okey, dia akan dibicarakan di pejabat pusaka. Di atas 2 juta dia akan pergi ke mahkamah tinggi sivil. Sebab dalam konsep pusaka ni dia ada 4 institusi terlibat. Satu dipanggil pejabat pusaka kecil. Tadilah pejabat pusaka kecil membicarakan harta tak alih dan harta alih di bawah 2 juta. Yang kedua dipanggil mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi sivil ni di atas 2 juta. Harta tak alih dengan harta alih di atas 2 juta nilai dia. Nilai tahu mana? Orang nilai lah, orang nilai. Kena ada nilaian orang lah. Kalau tanah tu, kalau badi sama waris tak sudah lah, kena panggil orang nilai harta tu. Valuation dipanggil dah. Okey. Dan yang ketiga amanah raya. Amanah raya berhad. Amanah raya berhad ni je untuk harta tak alih saja. Harta tak alih di bawah 600,000. Macam KWSP, ASB, tabung haji ataupun duit-duit simpanan di bawah 600,000, dia boleh dikeluarkan ataupun diuruskan melalui amanah raya berhad. Dia ada akta amanah raya. Dan satu lagi institusi yang terlibat ialah mahkamah syariah. Okey, mahkamah syariah ni bidang kuasa negeri. Mahkamah syariah ni kerja dia sama satu untuk kita panggil mengesahkan ataupun menentukan harta sepencarian. Satu. Yang kedua dia nak keluarkan CJ faraid. Sebab bila memohon kepada mahkamah syariah akan tengok saudara waris dan dia akan tunjuklah akan keluarkan satu CJ faraid. Yang CJ faraid ni kita bawa pergi amanah raya tadi. Gitulah cerita dia. Okey.
Tetapi bila mana harta tu ada penama, dia tak perlu ada sisi faraid. Tapi tak semualah. Macam ada yang contoh macam kita dah masuk dalam bicara pusaka kecil. Contoh kita ada rumah sebutir. Bila ada rumah je, dia tak pergi kat mana raya. Dia kena masuk bicara pusaka, dia jawab pusaka kecil. Bila jawab pusaka kecil ni, jangan lantik lah. Tengok dari segi perbincangan satu. Sebab tu sebelum masuk bicara pusaka tu, kalau boleh kena baca dulu lah waris-waris ni. Jangan nak ubah dah tu pula. Bila ubah lah, saya tangguh dulu. Tangguh dulu lah gitu lah. Nak boleh ke tarikh bicara tu pun itu dah. Sebelum sampai ke tarikh bicara tu, kena baca dulu antara waris. Kalau tak ada jalan penyelesaian, faraid lah dia punya ni, pembahagian. Okey. Jadi itu 4 institusi yang akan terlibat dalam hak berpusaka. Jadi harta-harta yang di luar daripada tu, contoh kita kata kita dah namakan orang untuk KWSP. Dah namakan isteri kita 100% kita tulis untuk KWSP. Okay, contohnya nilai KWSP kita 1 juta, contoh 1 juta. Tapi saya pernah tengok orang 1 juta KWSP. Muka dia kerja lama kerja swasta, dia ada yang majikan bagi kau tu kan. 1 juta KWSP. Okey. Isteri ni 100% dia penama. Okey. Walaupun isteri yang boleh keluarkan 100% isteri boleh keluarkan, tetapi tanggungjawab si isteri ni lah untuk uruskan secara faraid. Maksudnya bagi ikut waris dia lah. Sebab tu sebelum sampai ke peringkat itu, kena tahu dulu waris. Jangan kita ubik dulu, pergi duit diri, baru nak cari waris. Tak boleh. Cari waris dulu. Cari waris dulu, dapatkan senarai waris, kan? Dan senarai waris dan tengok siapa waris. Okey, cuba sahkan betul ni waris. Cari orang-orang yang pandai lah. Sebab waris faraid ni 23 orang aja. Waris faraid 23 orang. Nanti saya royak apa ni. Biasa saya tunjuk slide, senang nak ambil gambar, tapi tak tunjuk slide kan. Tapi tak boleh kita royak lah. 23 orang saja waris faraid. Waris dan daripada 23 orang, bukan 23 orang yang akan terima. Dia ada 6 orang sahaja waris fardu dipanggil. Waris fardu. Waris fardu ni apa? Waris fardu ni kok mana pun demo ni akan terima bahagian masing-masing. Demo ni takkan dihalang oleh sesiapa pun untuk menerima bahagian. Okey, waris fardu yang pertama ialah suami. Waris fardu kedua isteri. Waris fardu ketiga ayah. Waris fardu keempat ibu. Waris fardu kelima anak lelaki, dan waris fardu keenam anak perempuan. Anak ni anak kandung. Jangan kata anak tiri, anak angkat tak kira. Anak kandung sahaja. Okay, ini 6 waris fardu. Ada kata 5 tu sebab dia campur sekali lah suami dan isteri. Sebab orang meninggal, sama ada dia tinggalkan suami atau dia tinggalkan isteri. Tak ada orang meninggal ni dia tinggalkan dua-dua. Suami dia tinggal, isteri dia tinggal. Tak ada lah. Okay. Jadi ada pendapat kata 5 lah. 5 tu sebab dia kirakan sekali suami atau isteri. Okay. Tetapi 5 orang ni, 5 golongan ini tidak akan terhalang sama sekali daripada menerima bahagian pusaka. Okay. Dan kelima-lima orang ni dijelaskan dalam ayat yang ke-11. Ayat ke-11 surah An-Nisa, Allah menjelaskan tentang bahagian anak perempuan dan bahagian anak lelaki. Dalam surah An-Nisa ayat ke-11. Peringkat pertama, Allah jelaskan tentang pembahagian anak perempuan, iaitu anak perempuan itu, kalau dia kata anak perempuan itu dia menyamai 2 bahagian, anak perempuan lelaki itu menyamai 2 bahagian anak perempuan. Dia kata 1, 2, 1, 2 ni. Ya. Orang lelaki dapat 2 bahagian, orang perempuan dapat 1 bahagian. Bukan maksudnya orang lelaki dapat 2/3, orang perempuan dapat 1/3, tidak. Ada kata 1/3, 2/3, ia tidak tepat. Dia nisbah. Nisbah 1 kena 2. Okay, contoh kita kata, kalau si mati itu meninggalkan 2 anak lelaki dan 2 anak perempuan. 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Jadi bahagian yang ada ialah 8 bahagian. 8 bahagian ke? 6 bahagian, 6 bahagian. 2 anak lelaki telah membawa 4 bahagian. Betul tak? Jadi 2 anak perempuan masing-masing 1 bahagian, 1 bahagian. Jadi dia ada 6 bahagian pada anak tersebut. Sebab tu anak lelaki ni dia pegang asabah dia.
Asabah sama ada asabah bi nafsih ataupun asabah bi ghairi. Nanti kita cerita terlebih lagi lah apa ni asabah tu. Tak sampai situ lagi, kena settle sini dulu. Settle bahagian waris dulu. Waris fardu dulu. 10 minit lagi. Kita ngaji faraid lebih dari 1 hari. Lebih beberapa hari boleh kena ngaji faraid ni. Tapi nak cerita ni asas lah, kita ngaji pada asas ya. Okey. Jadi bila berkaitan dengan anak tadi, kalau ada anak perempuan sahaja, anak perempuan saja maknanya kalau dia seorang saja anak perempuan tunggal, seorang anak perempuan, maka bahagian dia ialah 1/2 daripada nilai harta. Kalau harta 1 juta, 500,000 wajib kena bagi ke anak perempuan. Ini tak ni. Kalau dia anak perempuan tunggal, anak perempuan tunggal, tak ada adik-adik lelaki, tak ada. Okey, kalau dia dalam Quran disebut kalau dia lebih dari 2. Kalau jika anak perempuan itu lebih daripada 2, maka hartanya ialah 2/3. Maka harta tadi kalau kita kata 900,000, nak 1 juta tak pandang. 900,000, 600,000 ialah bahagian anak perempuan. Kalau lebih pada 2. Okey. Ni bagaimana keluarnya tentang hukum faraid. Kalau satu anak perempuan tunggal, maka dia punya bahagian ialah 1/2, setengah. Kalau dia hanya ada lebih pada anak perempuan saja, lebih pada 2, 3 kendang ke atas, dia 2/3 daripada nilai harta. Okey. Ini kalau tak ada anak lelaki, tak ada adik-adik lelaki. Bila mana ada adik-adik lelaki, maka dia akan ikut pembahagian tadi, nisbah anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Dia akan mengambil asabah. Asabah ni maknanya dia baki harta. Okey. Jadi dalam surah An-Nisa dia terangkan pasal 1 anak perempuan dan lebih 2 anak perempuan. Ayat sebelah tadi. Maka kita tertanya-tanya, bagaimana kalau 2? Betul-betul 2 anak perempuan. Maka di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab kepada penurunan ayat faraid ni, ialah surah hadis berkaitan dengan isteri Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni seorang syuhada dalam perang Uhud. Sa'ad bin Rabi' ni mati syahid dalam perang Uhud. Dia meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang isteri. Maka isterinya mai mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis masyhur lah, hadis Bukhari dan Muslim. Mai mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bersama aku ni ada 2 orang anak perempuan, Sa'ad yang mati syahid di medan Uhud. Sesungguhnya bapa saudara Sa'ad ni telah mengambil semua harta Sa'ad. Okey, bapa saudara budak ni lah, adik-adik Sa'ad. Adik-adik Sa'ad ni telah mengambil semua harta Sa'ad. Okey, semua harta Sa'ad, dan mereka tidak dapat berkahwin tanpa harta. 2 orang ini tak dapat berkahwin tanpa harta. Rasulullah bersabda, Allah akan memutuskannya. Kemudian turunlah surah ayat faraid, surah An-Nisa. Bila turun ayat ni, maka Rasulullah telah memerintahkan kepada bapa saudara tadi untuk memberikan 2/3 nilai harta kepada anak perempuan tadi, dan 1/8 kepada isteri Sa'ad tadi, dan baki kepada saudara dia tadi. Okay. Jadi kesimpulannya, ayat faraid itu ialah untuk membolehkan wanita memiliki harta, kerana sebelum itu wanita terhalang daripada memiliki harta. Jadi faraid itu jadi saya tengok satu forum lah, sikit bila 1 bahagian, lelaki 2 bahagian, tapi sebenarnya dia ada hikmah dia tersendiri di sebalik pembahagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan asas kepada penurunan hukum ataupun ayat faraid ini ialah untuk membolehkan wanita itu memiliki harta. Itu menariknya, Allah mengetahui tentang fitrah manusia ini sendiri, dan Allah menentukan kadar apa bahagian ibu si mati ini 1/3. Okey, 1/3. Okey. Jika ada jika pula. Tinggal ngaji faraid lagi tu lah. Jika 1/3 jika si mati itu tak ada anak, ataupun si mati
Okey, ataupun si mati mempunyai lebih daripada 2 saudara. Faham tak? Si mati tu ada lebih daripada 2 saudara. Maknanya si mati tu adik-beradik dia ada 3 orang. 3 orang lagi adik-beradik dia. Jadi bila keadaan tu, bila dia tak ada keadaan tu, contohnya si mati tu anak tunggal. Kalau anak tunggal, si mati tu anak tunggal, ataupun si mati ada seorang lagi saudara dia, dia tinggal seorang adik-beradik dia. Dalam keadaan itu, ibu akan dapat 1/3 dalam keadaan tersebut. Tapi bila mana si mati ada anak, ataupun si mati ada adik-beradik, 2 lagi adik-beradik, maka dalam keadaan tersebut bahagian ibu dia 1/6. Dah kurang. Sebab adalah pembahagian. Tapi tak bermakna kalau dia ada adik-beradik, contohnya dia ada adik-beradik, si mati ada adik-beradik, bukanlah harta terkira ke adik-beradik dia. Dia akan tengok pula, dia ni ada ayah kata. Bila dia ada ayah ni akan dapat asabah, akan dapat baki. Sebab itu dalam struktur faraid ni, waris yang paling kuat ialah anak lelaki, dan waris yang kedua kuat ialah ayah. Sebab dia dikira dari segi kekuatan nasab tu sendiri pada anak dan pada ayah. Okey. Dan yang kedua, bila kita sebut pasal anak, tadi kita undur klik sikit. Dia berkaitan dengan anak, berkaitan dengan cucu. Cucu ni, cucu ni boleh dapat hak faraid. Dan cucu ni apa dia punya power dia? Siapa dia boleh menghijab, dia boleh menghalang daripada adik-beradik si mati untuk terima pusaka. Cucu, terutama cucu lelaki lah. Dia boleh ni. Tapi dia ada keadaan dia yang ni kena tunjuk dengan whiteboard ataupun dengan slide sebenarnya tunjuk. Koyak lagi ni tak nampak. Sebab cucu boleh jadi asabah, cucu lelaki boleh jadi asabah. Asabah bi ghairi ataupun asabah bi nafsi. Contohnya dalam keadaan tertentu. Tetapi cucu ni tengok pula, kalau dia cucu daripada anak perempuan, dia terputus daripada penerimaan faraid. Tapi kalau dia cucu daripada anak lelaki, dia masih lagi ada potensi untuk terima faraid dengan syarat tak ada anak lah. Anak tu tak ada belaka. Itu kena tunjuk melalui tulisan pengajaran sini. Ayat 11 cerita tentang bahagian anak, bahagian ibu. Dan ayat 11 juga cerita tentang bahagian ayah. Bahagian ayah ni berapa? Bahagian ayah ni ialah dia ada 3 bahagian ayah. Yang pertama ialah 1/6. 1/6 jika si mati ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Yang kedua, dia boleh dapat 1/6 tambah baki, dia panggil. 1/6 tambah baki bila mana si mati hanya ada anak perempuan. Ataupun yang ketiga, dia akan dapat baki, akan dapat asabah bila mana si mati tak ada anak. Maknanya dengan kata lain, ayah, dengan adanya ayah, dia menyebabkan adik-beradik si mati terhalang daripada mendapat pusaka. Gitu. Tapi adik-beradik ni ahli waris juga, tapi disebabkan ada ayah tadi, dia mendinding. Dalam konsep infaraid dia ada panggil mendinding. dia mahjub. Hijab dia panggil hijab. Sama ada mahjub nuqsan ataupun mahjub hatman dia panggil. Dua-dua ni lah. Jadi sesah ayah 3 jenis bahagian dia ada. Yang kemudiannya, yang ketiga ialah adik-beradik. Adik-beradik ni dalam surah An-Nisa ayat 12 dia cerita tentang suami isteri dulu. Untuk suami, kalau si mati tu perempuan lah, si mati ni perempuan, tak ada anak, suami akan dapat 1/2, setengah. Tapi kalau si mati tu meninggalkan anak, ada anak, suami akan dapat 1/4. Kalau isteri pula, kalau dia tinggalkan suami, masa suami meninggal, suami meninggal, maka isteri akan dapat 1/4 jika dia tak ada anak. Suami tak ada anak, bukan anak isteri, anak suami. Jika suami mati tak ada anak, dia akan dapat 1/4.
Kalau suami mati ada anak daripada suami lah, bukan anak isteri, anak suami. Maksudnya dia kalau nikah lain tu ada anak dah. Okey. Dan isteri dia ni nikah dengan suami dia tu ada anak dah, anak tiri dia kan. Anak dia anak suami dia, maka bahagian isteri dia 1/8. Orang dia panggil kepala mayat kan. Ni lah 1/8. Bahasa orang kita ni panggil kepala mayat. Kan, macam-macam bahasa. Okey. Jadi inilah bahagian-bahagian waris fardu. Waris fardu, Saya tak lihat cerita tentang bahagian adik-beradik tu lain pula. 1/6, 1/3 tak ada bahagian seibu, sebapak tu panjang pula cerita tu. Cuma kita cerita ialah asas tentang pengenalan kepada ilmu faraid ialah berkaitan dengan bagaimana kita memahami harta. Tengok di contoh apa harta pusaka, harta bukan pusaka. Yang kedua, bagaimana kita mengenali waris. Kalau waris fardu ada berlaku, senang, alhamdulillah, senang kerja. Kalau waris fardu ni, ayah meninggal dah, anak lelaki tak ada, bukan tak payah mana, tapi dia panjang cerita sikit lah. Gitulah, panjang cerita sikit. Jadi saya rasa untuk kali ini insya-Allah kita kongsikan dulu setakat tu dululah, berkaitan dengan asas kepada pengenalan ilmu faraid. Yang penting kita kenal dulu ilmu faraid, kita kenal waris fardu, dan kita kenal jenis harta. Semoga insya-Allah dalam masa yang lain kalau berpeluang kita boleh tengok 23 waris yang ada, atau boleh tengok bagaimana berlakunya mahjub, berlakunya penghalangan ataupun pendindingan pada waris-waris yang ada. Sebab dalam konteks faraid, datuk ada potensi untuk timur pusaka, tetapi dalam keadaan tertentu datuk akan terhalang. Gitulah. Okey, jadi insya-Allah saya ada cukup sekadar tu untuk kali ini. Semoga apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Yang semoga apa yang saya kongsikan ini mungkin kita di luar daripada kerja hakiki, walaupun kita biasa kongsi pasal pemakanan, pasal kesihatan. Cuma hari ini perkongsian itu lebih berbeza sedikitlah. Ada orang minta tukar angin sikit. Jadi insya-Allah semoga memberi manfaat kepada semua. Insya-Allah dengan apa yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.